Jadi kalau misalnya peringkat sekolah ni dia ada prasekolah, peringkat sekolah rendah, menengah dan sebagainya. Jadi untuk Tuan Haji Kamarul untuk KISAS sekolah berasrama penuh, tuliskan sajalah sekolah menengah sebab sekarang ni asrama pun dah kosong nampaknya dah bukan jadi asrama penuh lagi dah. Jadi tu lawak je lah sebenarnya. Untuk KISAS sila isikan juga sekolah menengah. Dan untuk ada juga pilihan untuk college vocational dan juga untuk college tingkatan 6 sebab kita pun ada college tingkatan 6 di Sri Istana. Jadi dia ada beberapa peringkat sekolah yang tuan-tuan boleh pilih. Okey, tingkatan kelas darjah itu adalah mengikut mana-mana kelas yang tuan-tuan yang guru-guru ajarkan. Jadi katalah tingkatan 4 apa ya, okey. Jadi nama kelasnya lah mata pelajaran, contohnya katalah puan mengajar sains ataupun mengajar matematik. Jadi kalau misalnya katalah mengajar matematik, tuan-tuan dan puan-puan type saja situ M, dia akan keluarlah matematik pelbagai M yang lain. Jadi tuan-tuan pilih saja. Kalau misalnya ni matematik AM dan seterusnya, dia ada banyak pilihan di situ sebenarnya. Ada semua yang ada dalam APDM itu tersenarai dalam mata pelajaran tersebut. Jadi tarikh bermula dari contoh 9 hari bulan 11 jadi kita buat esok lah 18 hari bulan 11. Jadi jumlah murid dalam APDM ini maksudnya dalam APDM dalam kelas tersebut. Dalam tingkatan 4 mawar katalah ada 35 murid, jadi kita tulis 35 orang. Jadi pendekatan PDPR, jadi kalau kita lihat dia punya choices kat situ ataupun drop down menu dia untuk PDPR pendekatannya secara dalam talian ada tak lagi Encik Hafiz? Boleh kita tunjuk ke dia punya pilihan dia lain? Oh tak boleh okey. Jadi dia ada secara dalam talian, di luar taliannya ada yang lain-lain juga jadi ada 3 choices kalau tak silap saya. Gabungan dalam dan luar talian. Jadi ada pelbagai pendekatan PDPR-nya. Dan kemudian bilangan murid hadir dalam talian. Contoh katalah ada 30 orang yang hadir dalam talian. Jadi kita mungkin gunakan apa yang paling dominan, yang paling banyak kita guna pada ketika itu. Kalau guna WhatsApp lah dan seterusnya. Ada pilihan yang lain. Boleh kita lihat pilihan-pilihan yang lain Encik Hafiz? Nombor 12. Selain daripada WhatsApp, mungkin Telegram ke, video ke apa kan. Kahoot, Quizizz, dia ada macam-macam di situ. Dan bilangan murid hadir di luar talian. Jadi maksudnya bilangan nombor 11 tambah dengan bilangan nombor 13 tidak boleh lebih daripada nombor 9. Tak boleh lebih daripada 35 orang. Okey. Jadi kalau misal katalah 5 orang hadir luar talian, betul lah 30 tambah 5. Ataupun sekiranya katalah nombor 12 sekiranya nombor 11 bilangan murid hadir dalam talian, katalah kita buat 20 orang, murid hadir luar talian ialah 5 orang, jadi 25 orang. Padahal sepatutnya murid dalam APDM kita tulis tadi 35. Jadi itu menunjukkan kepada BPSH bahawa okey, ada 10 orang yang tidak dapat kita capai dalam PDPC tersebut, PDPR tersebut, minta maaf. Okey, nombor 14, dia tanya kaedah PDPR sekiranya di luar talian. Jadi cikgu biasanya lah tuan-tuan dan puan-puan juga buat modul kan untuk anak-anak murid kita. Yang ke-15, pentaksiran PBD dalam talian. Jadi kalau misal kita laksanakan, apakah dia pentaksiran yang kita laksanakan pada hari itu? Dia boleh pemerhatian, boleh secara lisan, secara penulisan, ataupun mungkin dalam kelas tersebut pada hari tersebut
kita tak buat PBD pun ada juga pilihan tersebut ya. Untuk nombor 16, pentaksiran PBD luar talian juga macam tu jugalah, sama ada pemerhatian, penulisan, lisan ataupun kita tak buat apa-apa di luar talian tersebut. Okey, Mr. Tan, untuk pendidikan moral atau pendidikan Islam, adakah bilangan dalam APDM atau bilangan murid dalam kelas mata pelajaran tersebut? Bilangan murid dalam kelas mata pelajaran tersebut sahaja. Terima kasih kerana bertanya. Okey, nombor 17, pelaksanaan PDPR. Jadi mungkin ada yang menggunakan peranti, ada yang tiada peranti. Boleh kita tengok choices yang lain, Cik Hafiz? Mana tadi? Okey, isu pelaksanaan PDPR. Tiada capaian internet. Jadi itu semua adalah berkaitan dengan isu-isu pelaksanaan PDPR. Jadi sekiranya katalah tuan-tuan dan puan-puan ataupun guru-guru buat kelas, katalah kelas sains tadi secara gabungan ataupun kita combine kelas. Kadang-kadang katalah sebab kita tahu murid tak ramai, jadi kita buat combine class. Tapi katalah untuk GMIT biasanya not more than 100 people lah kan, 100 participant sahaja yang paling tinggi. Jadi katalah kita buat untuk 2 kelas. Satu kelas 4 mawar tadi, satu lagi katalah kelas 4 melur ya. Jadi macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan perlu isi 2 kali. Jadi maksudnya satu borang untuk satu kelas saja, walaupun cikgu-cikgu ini buat kelas combine ya. Jadi satu kelas untuk 4 melur dan satu lagi untuk 4 mawar. Kena isi borang 2 kali. Dan selain daripada itu, sekiranya katalah hari ini sebenarnya sepatutnya saya ada kelas dengan 4 melur. Jadi Cik Hafiz ada kelas dengan 4 mawar. Jadi saya tak sihat. Jadi saya kata dengan Cik Hafiz, can you please take over my class? Jadi Cik Hafiz kata boleh. Jadi dia yang ambil kelas tersebut secara combine ya. Jadi terpulanglah kepada guru-guru tersebut bagaimana nak buat pelaporan. Sama ada saya yang buat laporan untuk kelas saya ataupun Cik Hafiz yang buat pelaporan itu untuk bagi pihak saya. Tapi maklumlah kan, dah kawan kita take over, tolong apa salahnya kita isilah untuk kelas kita sendiri supaya Encik Hafiz pula dia isi untuk kelas dia sendiri ya. Jadi itu terpulang, tapi macam mana pun untuk kelas satu kelas mesti ada satu borang. Laporan ini saya tak pasti boleh dicetak ataupun tidak. Terima kasih kerana bertanya. Nanti saya akan tanyakan kepada Tuan Haji Yusri lah kalau misal boleh dicetak. Tapi kalau nak cetak hari-hari pun mau penat juga kita sebab kita sebenarnya yang ni dashboard ini lebih banyak diperlukan oleh KPM. Tapi saya faham tuan-tuan dan puan-puan juga mungkin ada kegunaannya. Contoh katalah ada seorang guru yang memang sangat dedikasi tak boleh nak buat kelas pada waktu siang kerana anak muridnya kebanyakannya memerlukan peranti daripada ibu bapa yang bekerja. So dia buat kelas katalah pukul 8 malam. Itu satu hal kan. Jadi kita boleh nampak kan prestasi guru tersebut sentiasa walaupun tak dapat buat siang dia buat malam. Ataupun kadang-kadang ada juga guru yang membuat kelas katalah projek di luar. Katalah dia kelas kan kita buat jadual waktu fleksibel. Jadi apabila kita buat jadual waktu fleksibel maksudnya satu hari mungkin ada 2 atau 3 subjek sahaja yang diajar ya. Jadi kita nak kita nak tahu katalah cikgu ni dia ada kelas pada hari Isnin dan Rabu sahaja. Jadi apa pula yang dibuatnya ketika hari-hari yang lain iaitu hari Selasa, hari Khamis dan hari Jumaat itu. Jadi mungkin sebenarnya dia ada juga interaksi, berkomunikasi dengan murid-murid itu untuk membuat projek dan sebagainya.
Jadi minta juga walaupun guru-guru tersebut membuat kelas di luar daripada jadual waktu mereka supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat tahu prestasi guru-guru tersebut. Macam mana ya Puan Nur Fatihah, kita tak perlu buat RPH lain dah ya, maksudnya ERPH tu kita kena buat juga seperti biasa. ERPH kita kena buat sama macam biasa, cuma yang ini hanyalah untuk pelaporan kita kepada jabatan dan juga kepada KPM ya. Okey. Seterusnya nombor 18, penilaian keberkesanan PDPR pada ketika itu sama ada kita kata daripada 35 orang tadi, katalah 30 orang tu faham semua ya. Jadi kita rasa puas hati. Jadi kita nilailah keberkesanan PDPR kita sendiri. Ya, mungkin ada yang kita rasa tak puas hati dan kita nak ajar balik ya. Kita boleh letak skala 1 atau 2. Tak ada masalah yang itu. Yang ni hanya untuk kononnya macam kita nak tengok refleksi lah guru-guru tersebut. Adakah pengisian borang ini untuk semua subjek? Ya. Kalau ya, bagaimana pembahagian subjek dibuat? Jadi sebenarnya kita telah pun pada awal dulu ya, waktu MCO yang pertama dahulu pada bulan Mac, kita ada buat penataran ya tentang jadual waktu fleksibel ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mempunyai otonomi untuk membuat jadual waktu tersebut. Jadi terpulang kepada sekolah. Jadi mungkin ada sekolah yang memerlukan masa yang lebih untuk katalah subjek teras matematik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan akhirkan jadual tersebut mengikut keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Puan Umi Kalsum, saya cadangkan ada pilihan untuk share dengan email guru itu sendiri untuk guru boleh dapat salinan sebelum submit sebagai bukti kita telah send. Jadi maksudnya hari-hari lah ni ya, share dengan email guru itu sendiri. Okey, nanti kita akan kita akan cuba panjangkan kepada pihak JPNS. Okey, seterusnya Encik Hafiz. I'm sorry. Nak tanya macam mana pelaporan mata pelajaran yang tiada dalam jadual PDPC seperti PSK tingkatan 5 ataupun tahun 5 kerana mengutamakan mata pelajaran yang lain. Okey, sebenarnya macam ni, tak kisah ya sebenarnya BPSH dia bukan they are not to judge, they are not judging you or anybody dengan Google Form ini. Mereka cuma nak lihat keberkesanan PDPC itu sahaja. Jadi mereka tak akan nilai sama ada katalah satu sekolah tu mungkin buat PDPC yang lebih kepada kepada subjek tertentu. Ya, jadi tak apa. Yang pentingnya setiap guru apabila telah membuat PDPR isikan terus. Jadi Tuan Haji Kamarul, mata pelajaran kelas TAM tidak ada dalam senarai mata pelajaran. Okay, we'll take note about that dan saya akan panjangkan kepada Tuan Haji Yusri juga ya. Tidak ada. Okay, seterusnya ada soalan-soalan yang lain. Okey, kami sudah panjangkan pada jawatan tadi berkenaan laporan yang pihak sekolah perlu sebagai simpanan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi saya harap Tuan Haji Yusri akan take note lah. Okey, terima kasih Tuan. Untuk STAM juga akan dipanjangkan isu ini kepada jabatan, alhamdulillah, insyaAllah. Okey, ada masalah lain yang boleh mungkin kami bantu?
Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mendengar pada ketika ini dan sebenarnya taklimat ini penting untuk kita semua kerana ini adalah salah satu daripada tindakan yang perlu kita laksanakan untuk memastikan KPM tahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru semua sebenarnya melaksanakan PDPR ketika PKP ini. Dan kita juga sebagai pentadbir dapat memantau guru-guru tersebut sama ada mereka melaksanakan PDPR sebenarnya ataupun tidak. Jadi ada lain-lain soalan yang boleh saya bantu? Jadi selepas ini terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak membuat penataran ataupun membuat taklimat buat taklimat right after this ataupun untuk hari yang esok. Kenapa ramai juga guru yang masih bercuti. Okey, daripada Puan Giap cerita, oleh kerana disediakan ERPH setiap kali PDP maka bukti PDP sudah ada. Jadi tidak ada keperluan print untuk bukti. Okey, ini jawapanlah mungkin kepada soalan yang tadi untuk bukti sekolah perlu menyediakan dokumentasi ataupun guru perlu menyediakan dokumentasi. Terima kasih Puan Gail. Puan Gail ialah kawan baik saya ketika di STAR dahulu. Laporan PDPR adalah berdasarkan apa yang telah dilaksanakan. Ya, jadi maksudnya walau bagaimanapun tadi sebenarnya Datin Nur Farida ada memberi saranan ataupun cadangan kepada guru-guru. Contohnya macam saya kata tadilah kelas pukul 6 hingga 6.30 petang jadi pelaporan akan disediakan selepas pukul 6.30 sudah pastinya, katalah dapat sen pukul 7. Jadi dia akan pergi kepada keesokan harinya, akan dikira keesokan harinya. Jadi kadang-kadang ada guru-guru yang nak buat awal, buat pelaporan awal, mengisi borang tersebut awal. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dah tahu agak-agaknya berapa ramai murid yang boleh masuk dalam kelas tadi dan berapa yang tidak hadir dan sebagainya, tak apa, go ahead, kata Datin lah tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak memberikan nombor yang tepat jadi adalah lebih baik tuan-tuan dan puan-puan membuat selepas PDPR itu berlangsung. Mohon kongsikan bahan yang diberi tadi. InsyaAllah kita akan kongsikan selepas ini. Kami pun baru dapat bahan. Jadi insyaAllah jadi yang itulah apa yang jabatan bagi, yang itulah insyaAllah yang kami akan berikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mohon share lah link tadi kepada guru, semua guru. Jadi pastikan semua guru tahu tentang link tersebut. Jadi kita tak naklah dengar nanti ada yang kata, tapi yalah saya pasti tuan-tuan dan puan-puan memang akan memberi taklimat dan akan menyampaikan link tadi jadi kita tak nak dengar nanti ada guru yang kata tak tahu pun, tak pernah dengar pun padahal kita dah bagi tahu dia berkali-kali. Bagi sekolah yang sudah sedia ada pelaporan GF untuk data pentadbir, bermakna akan buat 2 pelaporan setiap hari. Saya rasa buat 1 sudahlah ikut yang KPM sahaja. Tetapi terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak buat telah ada Google Form yang lain, tetapi saya takut nanti cikgu-cikgu berasa terbeban pula dalam nak buat kelas PDPR, kemudian nak isi form 2 kali pula for each class jadi mungkin takut dia lah berasa terbeban. Itu saja, terpulang kepada pentadbir bagaimana cara untuk mengendalikannya. Bagaimana sekolah nak semak bilangan guru, maksudnya okey.
Jadi yang ini, itulah yang saya kata tadi, BPSH akan memberikan password kepada setiap pengetua, pada PPD dan juga kepada jabatan lah supaya kita semua dapat lihat. Macam saya boleh lihat untuk daerah Kelang saja, daerah lain saya tak boleh tengok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat untuk sekolah tuan-tuan dan puan-puan saja. Jadi kalau misalnya SMK Jalan Kebun, dapat lihat SMK Jalan Kebun sahaja. Tak bolehlah nak tengok apa SMK Meru punya ke, SMK Bukit Kuda ke, tak boleh. Jadi begitulah caranya, katanya mereka akan sampaikan nanti. Jadi ada apa-apa lagi yang apa ni mungkin boleh saya bantu? Boleh. InsyaAllah link boleh kongsi, namun perkara baru mungkin banyak ini kita biasalah kan, apabila kita dah buat sesuatu tu baru timbul pelbagai persoalan dan pelbagai cadangan saranan yang baru dan sebagainya. Tak apa benda ni dia sentiasa evolve ataupun berevolusi. Tuan Haji Yusri juga mengatakan tadi, jadi hari ni mungkin borangnya berbeza, next week might be something different. Jadi dia kata terpulang, dia kata sebab apa, mungkin kita ada penambahbaikan selepas daripada kita dah isi borang tersebut. Isu yang dihadapi ialah murid menjawab kuisis atau latihan yang diberi di luar waktu, terutama hujung minggu kerana ketiadaan peranti. Bagaimana dengan kehadiran mereka? Tak apa, tuan-tuan dan puan-puan boleh isi untuk katalah hari Sabtu minggu depan, berapa hari bulan hari ni 16, 15, 14. Okey, jadi pada 21 hari bulan 21 hari bulan 11 katalah tuan-tuan dan puan-puan buat PDPR kerana ketiadaan peranti. Okay, you can just fill in, klik kepada 21 hari bulan 11 itu dan tuan-tuan minta guru-guru isi macam biasa. Isi macam biasa walaupun di luar jadual waktu biasa guru-guru tersebut. Jika guru buat extra kelas untuk bulan murid tertentu, adakah perlu lapor? Okey, kalau misal kata extra kelas ni boleh lapor, saya rasa tak ada masalah. Oh no, sorry. Yang ini hanyalah untuk kira macam apa jadual waktu lah kan. Tapi extra kelas tidak pula dia apa ni. Nanti saya boleh tanyakan kepada Tuan Haji Yusri lah. Terima kasih kepada yang bertanya. Jika okey, alright. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jadi harap kita dapatlah